Hello, nama saya Yulisin. Hari ini saya ingin membentangkan subtopik menterjemah bentuk dan proses pendidikan bagi merealisasikan hasrat falsafah pendidikan kebangsaan FPK dari Unit 4 modul kita. Pertama sekali, saya akan memperkenalkan 3 jenis bentuk pendidikan iaitu pendidikan formal, informal dan non-formal. Pendidikan informal berlaku di peringkat awal sejak era masyarakat Melayu tradisional. Pendidikan ini adalah daripada masyarakat dan ibu bapa. Pendidikan ini bertujuan untuk membina kemahiran untuk kehidupan dan jangka masa yang berterusan. Contohnya, ibu bapa mengajar anaknya teknik menangkap ikan, memasak dan sebagainya. Pendidikan informal adalah tidak rasmi dan tiada sijil. Seterusnya, saya ingin memperkenalkan pendidikan formal. Pendidikan formal berlaku di peringkat sekolah. Pendidikan ini diajar oleh guru-guru terlatih. Murid-murid akan menerima pembelajaran seragam mengikut kurikulum yang dirangka oleh kerajaan. Murid-murid yang telah menghabiskan tempoh pelajaran akan menerima pengiktirafan seperti sijil. Peringkat pendidikan formal adalah prasekolah, sekolah rendah, sekolah menengah dan pendidikan tinggi di universiti. Pendidikan non-formal adalah pendidikan tambahan selepas peringkat sekolah. Ia diajar oleh ahli pakar. Pendidikan ini adalah perkembangan kemahiran dan pengetahuan. Proses pendidikan pertama adalah usaha yang berterusan. Ia merupakan proses pemindahan berlangsung secara berterusan bermula dari kecil sehingga ke akhir hayat. Pendidikan awal adalah untuk membentuk asas sosial kanak-kanak. Setelah tamat persekolahan, setiap individu terus meningkatkan ilmu, kemahiran dan akhlak mereka. Proses kedua adalah mengembangkan potensi individu. Setiap individu mempunyai bakat yang mungkin terpendam. Bakat mereka akan dicungkil dan dipertingkatkan. Kerajaan harus memberi peluang individu untuk mengembangkan potensi mereka, seperti memberi mereka untuk melanjutkan pelajaran di luar negara. Proses ketiga adalah mendidik secara menyeluruh dan bersepadu. Guru perlu mencari cara yang tepat untuk menggilapkan lagi potensi individu supaya ia dapat dikembangkan secara bersepadu dan menyeluruh. Sebagai contoh, guru boleh membuat kuis permainan untuk pelajar yang tidak boleh fokus supaya mereka dapat belajar dengan seronok dan efisien. Perkembangan perlu merangkumi 4 aspek iaitu intelek, rohani, emosi dan jasmani. Proses keempat adalah membangunkan komponen intelek, rohani, emosi dan jasmani. Intelek dibangunkan dengan mendidik pelajar menguasai kemahiran 4M iaitu membaca, menulis, mengira dan menakul. Rohani perlu dibangunkan untuk memberi kesedaran tentang kepentingan kesihatan fizikal. Emosi adalah untuk bagi individu mampu mengawal nafsu dan mempunyai sifat penyayang. Jasmani dididik untuk memberi kesedaran tentang kepentingan kesihatan fizikal. Proses kelima adalah membangunkan pelajar secara seimbang dan harmonis. Manusia yang seimbang dari aspek intelek, rohani, emosi dan jasmani mampu hidup dengan harmonis dan mempunyai daya ketahanan yang tinggi untuk menghadapi cabaran kehidupan. Proses keenam adalah didikan berpaksikan kepercayaan kepada Tuhan. Didikan ini adalah untuk bagi murid dapat mengakui Tuhan sebagai pencipta manusia dan alam. Dengan ini, mereka akan mengamalkan segala ajaran agama yang dianuti. Kesimpulannya, hasrat FPK untuk mengembangkan potensi individu dari segi intelek, rohani, emosi dan jasmani akan direalisasikan jika pelaksanaan bentuk pendidikan dan proses pendidikan berikut diterjemahkan seperti apa yang saya jelaskan sebelum ini dengan sebaiknya. Itu sahaja daripada saya. Terima kasih.